Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada seawang. Nama saya Nurul Yusrina binti Ayasha, nombor matrik 76510. Tajuk bagi projek tahun akhir saya ialah Kesihatan Mental Pelajar Siswaza di Universiti Malaysia Sarawak semasa pandemik COVID-19. Berikut merupakan lokasi kajian saya, iaitu di Universiti Malaysia Sarawak yang lebih dikenali sebagai UNIMAS. UNIMAS adalah universiti awam yang ke-8 di Malaysia. Universiti Malaysia Sarawak ni mempunyai fakulti yang banyak, antaranya ialah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Fakulti Alam Bina dan banyak lagi. Seterusnya adalah objektif kajian. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif, iaitu objektif yang pertama adalah menganalisis faktor yang menyumbang kepada gangguan mental pelajar semasa pandemik. Bagi objektif yang kedua adalah mengenal pasti kesan pandemik COVID-19 kepada kesihatan mental pelajar. Dan objektif yang terakhir iaitu objektif yang ketiga, iaitu untuk mengetahui cara pelajar mengatasi masalah mental semasa pandemik COVID-19. Seterusnya adalah konseptual, iaitu kesihatan mental ditarifkan dengan kebolehan seseorang individu mengawal dan mengatur tekanan yang dihadapi, mempunyai pemikiran yang rasional dan dapat menampung setiap keadaan dengan rasa tenang dan juga yakin. Bagi memudahkan kita untuk memahami kesihatan mental ni, ialah kesihatan mental adalah berkenaan dengan kesejahteraan emosi, psikologi dan juga sosial. Jika seseorang individu tidak mempunyai kesihatan mental yang baik, itu adalah disebabkan beberapa faktor yang mengganggu kepada kesihatan mental seseorang individu. Perkara ini akan memberi pengaruh yang negatif kepada fikiran, rasa dan juga tingkah laku seseorang individu. Seterusnya adalah jenis-jenis masalah mental. Masalah mental ni mempunyai banyak jenis, tetapi di dalam slide saya hanya ada 3, iaitu stres, kemurungan ataupun lebih dikenali sebagai depresi, dan juga gangguan kecemasan. Bagi stres adalah keadaan di mana seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi ataupun mental. Seseorang yang menghadapi keadaan itu biasanya akan nampak gelisah, cemas dan mudah tersinggung. Stres juga akan mengganggu konsentrasi, lepas tu mengurangkan motivasi seseorang dan juga pada kursus tertentu. Stres bukan saja dapat mempengaruhi psikologi penderitaannya, malah juga dapat dilihat daripada kelakuan seseorang individu dan kesihatan fizikal seseorang individu tersebutlah. Seterusnya adalah bagi jenis kemurungan pula ataupun depresi, ialah di mana terdapat gangguan perasaan yang menyebabkan penderitaan yang berpanjangan, dan seseorang individu tersebut akan merasa sedih yang lama. Kemurungan dan kesedihan yang biasa adalah berbeza, yang umumnya berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi biasanya berlangsung hingga berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Seterusnya adalah gangguan kecemasan, di mana keadaan psikologi ketika seseorang itu mengalami rasa cemas yang berlebihan dan susah untuk dikendalikan, sehingga nampak buruk terhadap kehidupan hariannya. Untuk sebagian orang normal,
Rasa cemas itu biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat menghadapi ujian di sekolah ataupun wawancara kerja. Namun untuk seseorang yang menghadapi masalah mental ni, mereka akan merasa gangguan kecemasan, yang rasa cemas ini kerap timbul pada setiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit untuk merasa tenang dari waktu ke waktu. Selain rasa gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologi lain yang biasa muncul pada penderita gangguan kecemasan ini adalah mereka akan kurang percaya pada diri mereka sendiri. Lepas tu mereka akan mudah rasa marah, stres, sulit untuk fokus dalam apa-apa kerja, dan mereka akan lebih suka menyendiri. Seterusnya adalah teori yang digunakan dalam kesihatan mental. Teori ini dikenali sebagai terapi tingkah laku kognitif yang dibangunkan oleh ahli psikologi Albert Ellis. REBT ialah pendekatan berorientasikan tindakan yang tertumpu pada bantuan orang ramai, menangani kepercayaan yang tidak rasional, dan belajar cara mengurus emosi, pemikiran dan tingkah laku seseorang individu dengan cara yang lebih sihat dan realistik. Apabila orang mempunyai kepercayaan yang tidak rasional kepada diri mereka sendiri ataupun dunia, masalah boleh berlaku. Matlamat untuk teori ini adalah untuk membantu orang ramai mengenali dan mengubah kepercayaan dan corak pemikiran negatif tersebut untuk mengatasi masalah psikologi dan tekanan mental. Seterusnya adalah pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ini adalah sebuah virus yang membawa penyakit yang dikenali sebagai coronavirus. Virus ini melanda seluruh dunia pada tahun 2019, yang dasarnya daripada coronavirus sindrom pernafasan akut yang sangat teruk. Di Malaysia, kes COVID-19 ini pada awalnya disahkan pada 25 Januari 2020. Kejadian ini terjadi pada mulanya disebabkan oleh kedatangan pelancong luar dari China yang datang ke Johor melalui Singapura. Disebabkan oleh penyakit inilah yang telah memberi perubahan kepada sistem pelajar, iaitu pembelajaran di atas talian. Sistem ini nampak mudah, namun kita tidak dapat lihat kesannya secara langsung kepada pelajar, terutamanya kepada kesihatan mental pelajar. Seterusnya adalah metodologi kajian. Dalam kajian ini, saya menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu penggunaan teknik statistik dan matematik untuk menganalisis data. Untuk mendapatkan data kajian, saya menggunakan platform Google Form untuk dijadikan sebagai borang soal selidik. Dalam borang soal selidik tu ada 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Untuk bahagian A adalah berkenaan dengan data responden. Untuk bahagian B berkenaan dengan objektif 1. Untuk bahagian C berkenaan dengan objektif 2, dan untuk bahagian D adalah untuk objektif yang terakhir, iaitu objektif 3. Seterusnya, untuk menganalisis data ini juga saya perlu membuat sedikit pengiraan peratusan kekerapan, kerana melalui data daripada platform tersebut tidak menyediakan peratusan kekerapan tersebut. Jadi saya memerlukan
pengiraan untuk mendapatkan data yang lengkap untuk memudahkan saya menganalisis data-data kajian saya. Seterusnya adalah data analisis, iaitu bahagian A. Bahagian A adalah demografi responden dan yang mudah difahami adalah data responden. Seperti yang dapat dilihat daripada carta pie ini, carta pie ini menunjukkan data bagi jantina responden. Dapatan kajian bagi jantina responden adalah seimbang, iaitu daripada 22 orang responden, 11 orang responden terdiri daripada responden lelaki dan 11 responden lagi adalah responden perempuan. Seterusnya adalah tahun pengajian responden. Melalui daripada carta pie tersebut, kita boleh lihat bahawa majoriti yang mengikuti ataupun turut serta dalam kajian ini adalah pelajar tahun 3 dan selebihnya adalah pelajar tahun 2 dan tahun 4. Seterusnya adalah pencapaian akademik pelajar. Melalui daripada carta pie tersebut, kita dapat lihat bahawa pencapaian akademik yang paling tinggi adalah 3 pointer ke atas dan yang terendah adalah 2 pointer ke bawah. Kita teruskan lagi dengan analisis data bahagian B, C dan D. Untuk faktor dari segi keluarga, kegerapan yang paling tinggi yang responden pilih bahawa faktor itu boleh menyumbang kepada gangguan mental adalah pelajar tidak mendapat sokongan penuh daripada ahli keluarga mereka sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana sokongan daripada keluarga adalah penting untuk pelajar meneruskan pelajaran mereka dan untuk pelajar mempunyai semangat ataupun tujuan supaya mereka menghabiskan pengajian mereka, kerana jika terdapat ahli keluarga yang tidak sokong pelajar semasa pandemik, terutamanya semasa pandemik, pelajar akan mudah hilang motivasi dan akan mudah mendapat gangguan emosi sebab kemungkinan jika masa pelajar tersebut tengah mengikut kelas tetapi keluarga mereka tidak faham ataupun tidak sokong dengan apa yang mereka buat masa tu, mereka akan mengganggu pelajar tersebut ataupun minta bantuan semasa kelas. Kejadian ini boleh memberi gangguan mental kepada pelajar tersebut sebab mereka akan hilang fokus and then mereka akan ketinggalan pelajaran. Oleh itu, sokongan daripada keluarga amatlah penting. Seterusnya adalah faktor yang paling rendah ataupun faktor yang tidak begitu mengganggu kesihatan mental pelajar adalah menjaga keluarga yang sedang sakit. Hal ini kerana jika pelajar mempunyai sokongan sosial yang kuat dari ahli keluarga yang lain ataupun melalui sokongan yang lain, hal ini akan dapat membantu mengurangi beban emosi ataupun tekanan yang timbul akibat daripada menjaga ahli keluarga yang sedang sakit. Jadi apabila mempunyai sokongan daripada ahli-ahli keluarga yang terdekat, hal ini akan membantu meringankan beban yang dirasakan oleh pelajar tersebut. Seterusnya adalah faktor daripada segi penggunaan teknologi. Seperti yang kita boleh lihat daripada jadual tersebut,
Faktor dari segi ini tidak menyebabkan gangguan mental kepada pelajar semasa pandemik, kerana melalui daripada data tersebut, apa yang boleh saya simpulkan adalah semasa pandemik, pelajar mempunyai teknologi yang canggih, yang baik dan juga mempunyai kualiti yang tinggi yang tidak memberi kesan kepada kesihatan mental pelajar semasa pembelajaran di atas talian. Kita akan teruskan lagi dengan faktor yang terakhir, iaitu dari segi pengurusan masa. Faktor yang mempunyai kekerapan yang tertinggi dalam memberi gangguan kepada mental pelajar adalah tidak dapat mengurus masa dengan baik semasa tempoh pandemik. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa bermulanya pandemik, situasi pembelajaran untuk semua pelajar sangat berubah secara drastik, iaitu dahulunya mereka belajar secara fizikal, namun semasa pandemik tiba-tiba semuanya berubah kepada atas talian. Namun disebabkan perkara inilah yang apabila pelajar belum beradaptasi dengan keadaan tersebut, mereka tidak dapat lagi menguruskan masa mereka dengan betul dan mereka perlu mengambil masa untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut. Untuk pilihan yang mempunyai kekerapan yang terendah adalah pelajar berupaya seimbangkan masa lapang yang digemari seperti aktiviti fizikal ataupun hobi yang bersesuaian. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa pandemik mereka mempunyai masa lapang yang banyak di rumah. Oleh itu, faktor ini tidak menyumbangkan sangat kepada masalah mental yang pelajar hadapi semasa pandemik tersebut. Seterusnya, bahagian C. Bahagian C merupakan kesan pandemik kepada kesihatan mental pelajar. Jadi untuk bahagian C ni mempunyai 3 jenis kesan, iaitu yang pertama, kesan kepada penglibatan pelajar dalam akademik. Yang kedua, kesan kepada pengurusan masa, dan juga yang terakhir ialah kesan kepada emosi pelajar. Bagi kesan yang pertama, iaitu kesan kepada penglibatan pelajar dalam akademik, pilihan jawapan yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi adalah disebabkan pandemik, pelajar menjadi kurang memberi pelibatan dalam berkomunikasi dengan pensyarah. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi pelajar semasa di atas talian, mereka mempunyai kebebasan mereka sendiri kerana pensyarah tidak dapat melihat mereka. Jadi jika pensyarah tersebut memanggil nama mereka ataupun ingin berkomunikasi dengan mereka, mereka akan mencipta pelbagai alasan. Yang paling kerap sekali adalah mempunyai jaringan data yang tidak baik. Dengan itu mereka boleh mengelak daripada berkomunikasi dengan pensyarah mereka. Seterusnya adalah kesan yang mendapat kekerapan yang terendah bagi kesan kepada pelibatan pelajar dalam akademik adalah penurunan dalam kehadiran. Sangat mustahil pelajar mempunyai penurunan kehadiran semasa kelas di atas talian kerana mereka tidak perlu untuk keluar pergi kelas. Mereka hanya perlu duduk di hadapan laptop untuk mengambil kedatangan mereka
dan lalu mereka akan membuat kerja mereka sendiri. Seterusnya, kesan pandemik kepada pengurusan masa pelajar. Bagi pengurusan masa, perkara yang sangat terkesan kepada pelajar adalah pelajar mengambil masa yang lebih lama untuk memahami topik yang dikongsikan oleh pensyarah. Kerana apabila pelajar mengikuti kelas di atas talian, mereka akan mudah cepat rasa bosan ataupun hilang fokus kerana mereka hanya perlu menghadap laptop. Contohlah, jika subjek tersebut 3 jam, jadi 3 jam lah mereka perlu fokus hadap laptop. Jadi mempunyai kemungkinan yang besar fokus pelajar akan cepat hilang jika mereka hanya perlu hadap laptop. Oleh itu, semasa pandemik, pelajar akan mudah hilang fokus masa kelas dan perkara ini akan memberi kesan sendiri kepada pelajar itu sendiri. Mereka akan tidak faham apa yang diajar oleh pensyarah dan mereka akan ketinggalan topik-topik yang penting yang akan keluar dalam peperiksaan. Oleh itu, disebabkan pandemik, perkara ini akan memang memberi kesan kepada pengurusan masa pelajar. Baiklah, untuk kesan yang terakhir iaitu kesan kepada emosi pelajar. Yang paling ketara adalah kita boleh lihat sendiri waktu tidur pelajar terganggu kerana kebanyakan pelajar waktu pandemik mereka akan berjaga malam untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh pensyarah kerana semasa waktu siang ataupun waktu pagi, waktu itu mempunyai banyak gangguan dan mereka susah untuk melakukan tugasan tersebut. Oleh itu, mereka terpaksa untuk berjaga malam kerana waktu malam tidak banyak gangguan. Jadi, kita boleh lihat di sini waktu tidur pelajar memang akan terganggu semasa pandemik. Seterusnya adalah bahagian D. Bahagian D merupakan langkah-langkah mengatasi masalah mental semasa pandemik. Hasil daripada data kajian ini, cara yang paling berkesan kepada pelajar jika mereka menghadapi gangguan mental semasa pandemik adalah mereka perlu menjaga waktu tidur mereka. Mereka perlu mengamalkan pemakanan yang sihat, melakukan senaman untuk kekal aktif dan juga menjaga hubungan dengan ahli keluarga. Hal ini dikatakan demikian, jika kita menjaga waktu tidur kita, emosi kita tidak akan mudah terganggu. Apabila kita mengamalkan pemakanan yang sihat, kita akan merasakan badan kita akan merasakan badan kita dalam keadaan yang sihat. Jadi kita tidak akan cepat sensitif. Sebab kalau kita merasakan diri kita lemah ataupun kurang sihat, kita akan mudah sensitif dan perkara ini akan memudahkan kita menghadapi kita akan mudah mendapat gangguan kesihatan mental. Manakala untuk langkah melakukan senaman untuk kekal aktif, untuk langkah ini semasa pandemik kita boleh melakukan aktiviti yang indoor yang kita boleh buat
di dalam rumah saja, tidak perlu pun keluar, sebab jika kita aktif, badan kita akan sihat dan cergas, dan kita tidak akan mudah mendapat gangguan emosi. Dan untuk langkah yang terakhir pula, iaitu menjaga hubungan dengan ahli keluarga. Perkara ini adalah sangat penting. Langkah ini sangat penting sebab dengan menjaga hubungan dengan ahli keluarga ni, ia akan memberi kemudahan untuk kita belajar, dan jika kita menghadapi masalah dengan ahli keluarga, kita akan tidak merasa tenang, emosi kita mudah terganggu, seterusnya kita akan makan kita akan tidak teratur. Oleh itu, untuk menjaga hubungan dengan ahli keluarga adalah langkah yang paling penting bagi saya sendiri secara personal, sebab langkah ini sangat penting untuk kita. Lagi-lagi belajar, kita perlu mendapat keberkatan daripada ahli keluarga kita sendiri. Oleh itu, kita haruslah mencuba ataupun mengamalkan langkah-langkah ini supaya kita dapat menghadapi jika kita mengalami masalah kesihatan mental. Langkah-langkah ini bukan saja boleh digunakan semasa pandemik, namun pada waktu sekarang juga kita boleh menggunakan langkah-langkah tersebut untuk menjaga kesihatan mental kita sendiri. Kesimpulannya, melalui daripada kajian ini, saya dapat lihat bahawa terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan mental di kalangan pelajar semasa pandemik. Antaranya adalah tidak mendapat sokongan daripada keluarga dan juga tidak dapat mengurus masa dengan baik, juga akan memberi gangguan kepada mental pelajar semasa pandemik. Seterusnya adalah berkenaan dengan kesan pandemik kepada kesihatan mental pelajar, juga sudah terjawab, iaitu disebabkan kewujudan pandemik, pelajar menjadi kurang memberi penglibatan semasa kelas. Pelajar juga mengambil masa yang lama untuk memahami topik atau tugasan yang diberi, dan juga gangguan tidur mereka akan terganggu, dan banyak lagi yang daripada pandemik ini memberi kesan kepada kesihatan mental. Namun, terdapat beberapa cara mengatasi yang boleh dilakukan oleh pelajar semasa pandemik untuk mengurangkan ataupun untuk menghadapi jika berhadapan dengan kesihatan mental yang tidak baik, biarpun terkurung di rumah, tetapi ada jalan penyelesaian untuk mengurangkan masalah mental tersebut. Mengurangkan masalah mental tersebut, iaitu dengan menjaga waktu tidur supaya emosi tidak terganggu, mengamalkan pemakanan yang sihat, melakukan senaman indoor untuk kekal aktif, dan juga yang paling penting seperti yang saya cakap tadi adalah menjaga hubungan dengan ahli keluarga, kerana keberkatan daripada ahli keluarga amatlah penting untuk kita sebagai pelajar supaya kita berjaya pada masa akan datang.
Sekian, itu saja daripada pembintangan saya untuk projek tahun akhir saya bagi tajuk Kesihatan Mental Pelajar Siswasa di Universiti Malaysia Sarawak semasa pandemik. Sekian, terima kasih.